Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Amirul Fahmi bin Abu Usman beserta dengan dua orang rakan lagi iaitu Muhammad Muqamin Amin bin Muhammad Razi dan juga Nur Anita binti Mamat akan menyampaikan tajuk yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran bagi minggu yang ketiga. Jadi, sama-sama kita dengarkan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Fahmi bin Abu Seman akan membentangkan tajuk berkaitan dengan perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran bagi dua zaman, iaitu zaman pra-merdeka iaitu sebelum tahun 1957 dan juga zaman pasca merdeka iaitu dari tahun 1957 hingga tahun 1970. InsyaAllah kita akan mulakan dengan zaman yang pertama iaitu zaman pra-merdeka sebelum tahun 1957. Seperti yang kita dapat maklum bahawasanya negara kita iaitu Tanah Melayu satu ketika dahulu telah pun dijajah oleh dua buah negara. Yang pertama negara Britain dan yang kedua negara Jepun. Saya akan mulakan dengan zaman penjajahan negara Britain. Seperti yang kita maklum bahawasanya pihak British telah pun mengamalkan dasar pecah perintah terhadap penduduk di Tanah Melayu. Hal ini menyebabkan penduduk Tanah Melayu iaitu terdiri daripada orang Melayu, orang Cina dan juga orang India telah pun berpisah. Tidak ada sistem pendidikan yang sama. Hal ini lahirnya sistem pendidikan iaitu sekolah vernacular dalam negara kita. Terdapat beberapa buah jenis sekolah yang wujud pada ketika itu. Kita ada pendidikan vernacular Cina, kita ada pendidikan vernacular Tamil, kita juga ada pendidikan kaum Melayu dan yang akhir kita ada pendidikan Inggeris. Saya akan ceritakan satu demi satu, insya-Allah. Yang pertama, pendidikan vernacular Cina. Kurikulum sekolah aliran Cina berorientasikan kepada negara Cina. Maksudnya, segala sistem pendidikan yang mereka adakan di Tanah Melayu ini semuanya berasal daripada negara Cina. Yang kedua, buku-buku teks dan guru-guru juga dibawa masuk dari negara Cina bagi memastikan sistem yang mereka bawa itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Mereka juga menekankan aspek seperti lukisan, bahasa Inggeris, ilmu alam, sejarah, kraftangan dan pengetahuan am. Yang kedua adalah pendidikan vernacular Tamil. Kurikulum di sekolah Tamil disesuaikan mengikut negara India. Kebanyakan guru-guru serta buku teks juga diambil dari negara India. Isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam 3M iaitu membaca, mengira dan menulis karangan. Mereka juga menekankan aspek yang ini mengenai ilmu alam dan juga kebersihan diri. Dan yang terakhir, kawan-kawan, pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di peringkat rendah sahaja. Yang ketiga adalah pendidikan kaum Melayu. Pendidikan kaum Melayu merupakan kesinambungan daripada prinsip white man burden, iaitu orang Inggeris ataupun orang British menganggap orang Melayu sebagai beban kepada orang putih. Oleh sebab demikian, mereka telah memecahkan struktur pendidikan kepada dua lapis, iaitu yang pertama untuk golongan bangsawan dan yang kedua untuk rakyat biasa. Untuk golongan bangsawan, sekolah aliran Inggeris telah ditubuhkan iaitu Malay College di Kuala Kangsar. Mereka hanya memilih orang Melayu daripada golongan bangsawan untuk masuk ke sekolah sedemikian. Dan yang kedua untuk rakyat biasa, iaitu peringkat asas sahaja. Dan lepasan sekolah kekal sebagai petani dan nelayan. Maksudnya, orang Melayu mendapat pendidikan tetapi ibarat melepaskan batuk di tangga. Hanya kebohongan semata-mata. Mereka mendapat pendidikan hanya untuk menjadi petani dan nelayan dan bertujuan untuk memenuhi kehendak atau memenuhi keperluan orang Inggeris. Yang terakhir, kawan-kawan, adalah pendidikan Inggeris. Kurikulum grammar schools di Great Britain digunakan untuk melahirkan pegawai-pegawai takbir rendah yang terdiri daripada penduduk di Tanah Melayu. Yang kedua, diadakan pada peringkat rendah dan menengah untuk melahirkan bagi memenuhi keperluan tenaga pemerintah British. British memberi pendidikan tetapi bertujuan untuk memenuhi keperluan mereka.
Yang ketiga, bersifat majmuk, maksudnya terdiri daripada orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Akhirnya, kurikulum mereka terdiri daripada isi kandungan, buku teks, bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan juga latihan yang mereka berikan untuk melahirkan pegawai-pegawai kelas rendah. Baiklah, kita akan beralih kepada zaman penjajahan Jepun, iaitu pada tahun 1941 hingga tahun 1945. Apakah objektif mereka? Sistem pembentukan akhlak dan disiplin tak setia kepada Maharaja Jepun. Mereka sangat-sangat taat kepada Maharaja. Oleh itu, mereka mendidik penduduk di Tanah Melayu untuk taat kepada Maharaja mereka. Yang kedua, sekolah Nippon Go. Sekolah Cina dan Inggeris ditutup terus, digantikan dengan sekolah Nippon Go. Dan yang ketiga, lagu sekolah, lagu kebangsaan negara Jepun, Kimi Gayo, dinyanyikan setiap pagi di sekolah untuk menyemarakkan semangat cintakan negara Jepun dan juga menandakan tak setia kepada Maharaja Jepun. Yang keempat, Perang Jepun-Cina. Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu dan India berbanding dengan orang Cina. Ekoran peperangan dalam Perang Jepun-China. Jepun sangat tidak suka kepada rakyat Cina, tidak suka kepada orang Cina kerana disebabkan oleh perang ini. Yang kelima, iaitu bahasa dan kurikulum. Bahasa Jepun digunakan sepenuhnya di sekolah vernakular Melayu dan India. Kurikulum berorientasikan negara Jepun. Dan akhirnya, akhbar. Ruangan bahasa Jepun diwujudkan dalam surat khabar tempatan. Okey, baiklah. Kita akan beralih kepada zaman yang kedua, iaitu zaman pasca merdeka daripada tahun 1957 kepada tahun 1970. Mari kita saksikan. Iaitu sistem pelajaran kebangsaan. Pertama, pada tahun 1957, iaitu Ordinan Pelajaran 1957, menyaksikan ia digubal berdasarkan perakuan laporan Raza dan menjadi teras dasar pendidikan kebangsaan. Kita beralih pada tahun-tahun yang kehadapan, iaitu tahun 1961 melalui Akta Pelajaran 1961, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat pendidikan, penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Dan kita beralih pada tahun 1962, iaitu tahun berikutnya, Dasar Pendemokrasian Pendidikan 1962 menyaksikan pendidikan percuma untuk semua pelajar dan pendidikan universal selama 9 tahun. Pada tahun 1964 pula, permesahan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan. Peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah sangat memerangsangkan, maka makin bertambah orang untuk belajar. Yang berikutnya dan terakhirnya pada tahun 1992, iaitu perubahan dasar. Perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat dari tahun 1992. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maqamin Amin bin Muhammad Razi. Saya akan membentangkan mengenai perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran di dalam zaman dasar ekonomi baru, iaitu sekitar tahun 1971 sehingga tahun 1990. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosioekonomi yang diperkenalkan di dalam rancangan Malaysia yang kedua oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969, dasar ekonomi baru diperkenalkan bagi menghapuskan jurang perbezaan ekonomi antara kaum serta mengurangkan kadar kemiskinan di dalam negara. Secara mudahnya, dasar ekonomi baru ini diperkenalkan bagi mewujudkan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi negara setelah mencapai kemerdekaan. Di dalam konteks pendidikan, terdapat beberapa usaha yang telah dijalankan bagi merealisasikan matlamat dasar ekonomi baru tersebut. Antara usaha yang dijalankan bagi merealisasikan matlamat dasar ekonomi baru, yang pertama ialah perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan dan yang kedua ialah semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan negara. Perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kerajaan telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama
yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah, iaitu pada tahun 1982. Manakala di Sarawak pula dilaksanakan pada tahun 1990. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan di sekolah-sekolah kebangsaan. Namun begitu, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan selaras dengan Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, pengenalan mata pelajaran civic. Bagi membentuk seorang warga negara yang mengetahui hak bertanggungjawab dan berakhlak mulia, kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran civic di dalam silibus pendidikan supaya dapat menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global. Dan akhir sekali, penekanan pendidikan sains dan teknikal. Pendidikan sains dan teknikal diberi lebih penekanan terutamanya pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja yang mahir dan cekap. Semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan negara. Pada tahun 1979, pelaksanaan dasar pendidikan negara disemak semula. Hasil daripada semakan tersebut, Jawatan Kuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan negara. Antara pendekatan tersebut ialah meningkatkan lagi peluang pendidikan untuk warga negara. Pada tahun 1980, kerajaan telah berusaha meningkatkan lagi peluang pendidikan untuk warga negara dengan menambah kemudahan fizikal dan infrastruktur terutamanya di luar bandar. Dan seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan digubal. Iaitu pada tahun 1988, falsafah pendidikan kebangsaan digubal bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nah Anita binti Mamat akan membentangkan perkembangan pendidikan pada zaman dasar pembangunan negara, iaitu pada tahun 1991 hingga 2000. Dasar pembangunan negara akan terus mengekalkan strategi asas dasar ekonomi baru, iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Dasar pembangunan negara juga memberi penekanan kepada pembangunan yang seimbang berasaskan prinsip pertumbuhan dan pengagihan yang saksama bagi mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu padu dan adil. Dasar pendidikan telah dikukuhkan lagi pada tahun tersebut. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan telah digubal, iaitu Akta Pendidikan 1956, Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1956 dan Akta Majlis Pendidikan Tinggi 1996. Perubahan pesat yang berlaku dalam sistem pendidikan ialah perkembangan ICT dalam pendidikan. Kelayakan guru-guru juga telah dinaik taraf daripada sijil kepada diploma. Maktab Perguruan Sultan Idris ditukar nama kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI. Dan sekolah menengah vokasional juga telah dinaik taraf kepada sekolah menengah teknik. Seterusnya ialah Dasar Wawasan Negara, iaitu pada tahun 2000 sehingga 2020. Objektif utama Dasar Wawasan Negara adalah untuk mencapai perpaduan nasional. Dasar Wawasan Negara berpandu kepada cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju kepada Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. Pada tahun 2003, bayaran insentif subjek pendidikan
telah diperkenalkan. Dan pada tahun tersebut juga, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik turut diperkenalkan. Ketiga, penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihat dalam Akta Pendidikan 1996. Pada tahun 2005, program JCAF telah dilaksanakan dan diperluas pada tahun 2006 bagi memastikan pelajar untuk menguasai Jawi, bahasa Arab dan sebagainya. Akhir sekali, penubuhan Kementerian Tinggi Malaysia KPTM bagi membangunkan sistem pendidikan di Malaysia. Merujuk kepada soalan yang diberikan, bagaimana perkembangannya berlaku? Perkembangannya berlaku apabila sekolah vernakular Melayu bermula pada tahun 1786 hingga 1941. Namun, sekolah tersebut terbatas hingga darjah 4 sahaja. Kemudian, sekolah vernakular Cina dan Tamil mula ditubuhkan pada masa itu. Serta sekolah Inggeris Penang Free School merupakan sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan. Perkembangan yang pertama yang berlaku adalah wujudnya laporan pendidikan selepas kemerdekaan, iaitu Laporan Razak, Penyata Rahmat Talib dan Akta Pelajaran. Sebuah jawatankuasa penyemak pelajaran telah dibentuk, iaitu Penyata Rahmat Talib bertujuan mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan. Seterusnya yang kedua adalah pada tahun 1970 hingga 1990, pada zaman DEB berlaku era penyusunan semula sistem pendidikan kaum dan usaha untuk merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pelajaran. Dasar ekonomi baru tamat pada tahun 1990 dan diganti dengan dasar pembangunan negara di mana Malaysia telah merangka pendidikan yang bertaraf dunia. Yang ketiga adalah asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta, iaitu Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan sebagainya. Antara perubahan yang berlaku ialah sekolah wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dan kewujudan sekolah bestari juga menjadi perintis perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Pada zaman yang terakhir, iaitu zaman dasar wawasan negara, Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat penambahbaikan dan pemantapan dalam sistem pendidikan, terutama dalam perundangan, dasar dan program utama agar selari dengan program pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan. Seterusnya, antara penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan yang dapat dilihat dalam perundangan ialah Akta Pendidikan 1996, Pindaan 2002 memperuntukkan pendidikan wajib bagi pendidikan rendah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1 pada tahun 2003. Bukan itu sahaja, Maktab Perguruan juga telah dinaik taraf kepada Institut Pendidikan Guru yang dikenali IPG. Namun begitu, perubahan yang paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan ialah penubuhan KTTM pada tahun 2004 yang bertanggungjawab kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, menengah, matrikulasi dan pendidikan guru dan lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maqamin Amin bin Muhammad Razi. Saya akan menjawab persoalan yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Tanah Melayu. Antara faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Tanah Melayu ialah kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap kemajuan negara dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Menjelang kemerdekaan, masyarakat Tanah Melayu mula sedar akan kepentingan pendidikan. Dengan ini terbentuknya jawatan kuasa yang berperanan memajukan sistem pendidikan negara. Contohnya, Laporan Barnes 1951 yang berperanan menyemak dan membaiki sistem pendidikan orang Melayu. Antara lain termasuklah Laporan Fenwu 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan Laporan Razak 1956. Laporan-laporan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa ini telah membentuk satu dasar sistem pendidikan yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan negara. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Tanah Melayu ialah dasar kerajaan.
Setelah tanah Melayu menggapai kemerdekaan, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan ke arah sistem pendidikan yang efektif dan telus. Antaranya ialah dasar ekonomi baru, di mana sistem pendidikan diperkemaskan dengan pengenalan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, pengenalan mata pelajaran sivik, penekanan pendidikan sains dan teknikal. Dasar kerajaan ini telah berjaya mewujudkan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Fahmi. Saya akan menjawab persoalan yang ketiga, iaitu mengapa pembangunan itu berlaku sedemikian rupa. Di sini saya menggariskan beberapa isi penting berkaitan dengan pembangunan ini. Yang pertama, terbitnya kesedaran orang Melayu untuk memerdekakan tanah Melayu. Seperti yang kita dapat maklum bahawasanya tanah Melayu telah pun dijajah oleh negara Britain, oleh orang British, menyebabkan orang Melayu tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya. Jadi muncul kesedaran untuk memerdekakan tanah Melayu. Itu yang pertama. Isi yang kedua, iaitu wujud kesedaran untuk memajukan sektor pendidikan dalam kalangan orang Melayu sendiri. Berapa langkah telah pun diambil, di antaranya laporan Barnes untuk memajukan sektor pendidikan bagi orang Melayu. Kedua, laporan Fenhu bagi orang Cina, ordinan pelajaran dan juga laporan Razak. Itu yang ketiga. Itu yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga ialah memupuk perpaduan melalui pendidikan. Orang Melayu sedar melalui pendidikan mereka mampu menyatupadukan pelbagai penduduk kaum di Malaysia ini, iaitu melalui penggunaan bahasa Melayu. Terdapat pelbagai dasar-dasar yang telah pun dilaksanakan secara berperingkat daripada zaman pra-merdeka kepada zaman sekarang ini, iaitu mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah, tidak kira sekolah vernacular Cina ataupun India, mereka tetap perlu menggunakan bahasa Melayu. Itu misalnya, contohnya. Kemudian, antara sebab berlakunya pembangunan ini adalah ramai pelajar yang menyambung pelajaran ke peringkat menengah dan juga menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi, permintaan ini menyebabkan pembangunan dalam sektor pendidikan ini berlaku sedemikian rupa. Seterusnya adalah untuk memastikan murid menguasai pelbagai bidang, cabang bidang. Sebagai contoh, bagi murid Islam, mereka perlu menguasai pelbagai bidang seperti bidang Al-Quran, Jawi, Bahasa Arab, asas ilmu fardu ain. Kesemua asas ini, cabang-cabang ilmu ini dilaksanakan ataupun dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan sektor pendidikan ini maju dan penduduk ataupun rakyat Malaysia setanding dengan negara-negara lain. Kemudian antara sebab mengapa pembangunan ini berlaku adalah kerana wujudnya kesedaran untuk membangunkan sistem pendidikan negara Malaysia. Terdapat pelbagai dasar yang telah dilaksanakan. Di antaranya kita ada dasar pendemokrasian pendidikan, kita ada pendidikan percuma. Ini adalah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk memastikan pendidikan ini maju sedemikian rupa. Sekali, mengapa pembangunan ini berlaku sedemikian rupa adalah kerana pembangunan sosial dan juga perkembangan ekonomi. Seperti yang kita tahu, terdapat jurang perbezaan yang besar di antara penduduk di luar bandar dan juga penduduk di bandar. Iaitu dari segi sistem pendidikan, kemudahan asas, infrastruktur dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif, di antaranya dahulu Maktab Perguruan Sultan Idris, kemudian hari ini telah pun bertukar kepada Universiti Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah perubahan-perubahan ataupun anjakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan pendidikan Malaysia adalah yang terbaik. Dan kerajaan sedar bahawasanya pendidikan adalah cara yang terbaik untuk mengubah sosial dan juga ekonomi penduduk tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Saya berharap jawapan saya ini menjawab kepada persoalan yang diberikan, insya-Allah. Sekian sahaja perkongsian daripada kami mengenai perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran. Terima kasih diucapkan atas perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.